Malaysia ada di antara gelandangan mampu diubah. Gelandangan di Ibu Negara di Kuala Lumpur. Melihat gelandangan berkenaan. 13,000 golongan gelandangan tegak merupakan gelandangan sementara. Gelandangan bukanlah satu fenomena baru kebelakangan ini. Ia telah menjadi satu fenomena sosial yang semakin menarik perhatian umum di negara ini. Oleh itu, House Production terpanggil untuk menyelami dengan lebih mendalam kehidupan mereka di ibu kota Kuala Lumpur. Adakah anda pernah terfikir bagaimana mereka makan jika mereka tiada sumber pendapatan? Adakah mereka masih kelaparan? Food Aid Foundation merupakan sebuah yayasan kebajikan yang tidak berorientasikan keuntungan. Penubuhan yayasan ini membawa kepada satu tujuan murni, iaitu menyediakan bekalan makanan asas kepada rumah-rumah kebajikan, pusat pemulihan, pusat bantuan makanan, individu atau keluarga miskin dan orang kurang upaya. Untuk pengetahuan anda, Food Aid Foundation telah mula beroperasi sejak tahun 2013. Bersama saya kini ialah Eksekutif Operasi Food Aid Foundation iaitu Encik Zul. Selamat datang. Apakah tunjang utama yang menyebabkan tercetusnya idea untuk menyumbangkan makanan terhadap golongan gelandangan sendiri? Adakah ianya disebabkan oleh peningkatan peratusan golongan gelandangan di Malaysia? Tercetusnya idea untuk Food Aid Foundation, sememangnya berkaitan dengan peningkatan terhadap kadar gelandangan di Malaysia, tetapi pertamanya Food Aid Foundation ini adalah untuk mengurangkan pembaziran makanan. Jadi di situ apabila kita nak kurangkan pembaziran makanan, jadi kita perlu collect makanan-makanan yang tak dimakan. Jadi dari situ kita boleh provide pada semua orang, termasuk golongan gelandangan. Jadi bagaimana pula dengan proses pengagihan makanan oleh pihak Food Aid Foundation sendiri? Okey, bagi pihak Food Aid Foundation, makanan kita akan agihkan menggunakan lori kita. So setiap hari akan ada 3 buah lori yang akan bergerak untuk mengambil makanan kita di setiap tempat yang akan melaksanakan sumbangan. Tetapi 2 biji yang akan bergerak di laluan Ceras dan juga laluan Shah Alam. Mereka akan collect semua makanan di setiap hypermarket yang telah diletakkan di bawah Food Foundation. Selepas selesai pengambilan, makanan tersebut akan dihantar terus ke rumah-rumah berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Food Foundation setiap hari. Pada hari ini, berapa buah tempat pengagihan makanan oleh pihak Food Aid Foundation? Okey, buat masa ni di bawah Food Foundation kita ada sebanyak 150 buah rumah yang akan menerima makanan yang kita ambil daripada mana-mana tempat secara bersekala. Maksudnya ada setengah rumah akan terima setiap hari dan ada setengah rumah akan terima 2 kali atau 3 kali seminggu. Begitu. Di Food Aid Foundation, mereka memastikan segala bahan makanan dijaga dan disimpan dengan rapi. Yayasan ini telah membantu bukan sahaja golongan gelandangan, malah membantu golongan yang kurang bernasib baik. Melihat golongan yang kurang bernasib baik ini, terdetik bagi kami untuk merasai kehidupan mereka. Oleh itu, salah satu kru kami telah melakukan social experiment untuk merasai sendiri kehidupan orang yang kurang bernasib baik ini. Ketika menjalankan social experiment, kami mendapati pengunjung hanya memandang sahaja keadaan kru kami, malah ada yang mengendahkan kewujudan gelandangan di situ. Bagi mereka, perkara tersebut merupakan perkara yang biasa. Malah, mereka berpendapat golongan gelandangan ini hanya meminta wang tanpa melakukan sebarang pekerjaan. Namun terdapat juga masyarakat yang bermurah hati untuk memberikan sedikit wang dan bertanya tentang kehidupan kru kami tersebut.
Setelah penat seharian merakam aktiviti golongan gelandangan, kami memutuskan untuk kembali ke hotel. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami bertemu dengan sekumpulan gelandangan yang ada di sekitar tempat kami diami. Kru kami sempat merakam keadaan dan situasi gelandangan di sekitar Chowkit. Pada keesokan harinya, kami berkesempatan untuk merakam kehidupan golongan gelandangan pada waktu malam. Namun, kehidupan sebegini boleh diubah melalui pendidikan. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih merupakan sekolah yang dibina khas bagi kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Ia ditubuhkan pada tahun 2013 dan memuatkan seramai 198 orang termasuk guru. Sesi pembelajaran di sekolah ini berbeza daripada sekolah harian. Mereka lebih mengutamakan kemahiran berbanding akademik. Saya nak tahulah kan berapa umur budak-budak ni daripada prasekolah. Okey. Umur murid prasekolah dalam lingkungan 5 tahun ke 6 tahun. Mereka ni ada yang rata-ratanya tidak pernah bersekolah selama ni. Soalan kedua, bagaimana pula dengan cara pengurusan anak-anak prasekolah dekat sini? Okey, untuk prasekolah di sini sama dengan prasekolah di sekolah kerajaan biasa. Mereka akan belajar selama 4 jam dari pukul 8 hingga pukul 12. Tetapi di sini murid prasekolah SBJK akan bersekolah sampai pukul 4.30 petang. Mereka sesi PDP akan berjalan pada pukul 8 sehingga pukul 12. Kemudian daripada pukul 12 ke pukul 2 mereka ada pengurusan diri, maknanya mereka mandi, mereka solat. Kemudian daripada pukul 2 sampai pukul 4 tu mereka akan berehat kerana kita kat sini ada bilik tidur, dan pukul 4 mereka akan baliklah, kita akan bekalkan makanan untuk mereka. Pihak produksi berkesempatan untuk melakukan aktiviti riadah bersama pelajar di sekolah ini. Kedatangan kru House Production di sana disambut baik oleh guru serta pelajar di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Semasa kedatangan kami di sana, guru-guru sedang menyambut hari lahir bagi pelajar yang lahir pada bulan April. Ready?
kebiasaannya pada minggu-minggu terutama sekali time cuti sekolah, apakah aktiviti yang dilakukan oleh pelajar-pelajar? Okey. Dia macam ni, dalam sebulan kita akan buat program sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu bulan lah. Kita akan buat program minggu kedua dengan minggu keempat. Okey, program-program ni contoh macam setiap hari minggu kita biasanya akan buat program berbentuk CSR, program-program berbentuk PDP pun ada kita buat, dan juga aktiviti gotong royong. Maksudnya setiap bulan tu kita akan buat aktiviti gotong royong lah untuk kebersihan sekolah lah. Soalan kedua, apakah aktiviti kerohanian dan aktiviti fizikal yang sering dijalankan oleh pihak sekolah? Macam lawatan ke rumahnya? Okey, aktiviti kerohanian sebenarnya sekolah kita ialah 99% kita fokus kepada aktiviti kerohanian. Banyaknya di sekolah ni kita ada buat program-program berbentuk keagamaan seperti bacaan Yasin, tahlil, tazkirah, dan juga kem-kem yang berbentuk kerohanian. Itu bergantung kepada pihak-pihak luar yang terutamanya menganjur program-program yang berbentuk Islamik. Dan juga dari segi program-program ataupun kelas-kelas, selain pada kelas-kelas keagamaan, kita banyak berfokus kepada bukan akademik. Ini termasuklah macam bentuk kem-kem kepimpinan, kem seperti kem-kem jati diri, yang ataupun kem-kem yang lebih kepada membentuk sasiah diri mereka lah, insyaAllah. Apakah harapan cikgu sendiri terhadap pelajar-pelajar? Okay, harapan saya ialah murid-murid ni kita dah diterapkan dengan pelbagai aktiviti ataupun program-program khidmat masyarakat, di mana mereka ni boleh bersama dan duduk bersama dengan masyarakat, seperti mana masyarakat yang ada sekarang buat. Dia pelajar ni dia lebih saya rasa dia boleh menyumbangkan lagi kepakaran mereka, kemahiran mereka, berdasarkan ilmu-ilmu yang kita latih, yang kita bagi. Mungkin mereka ni boleh bersaing dengan orang-orang yang lain walaupun mereka tidak ada tidak ada pencapaian akademik yang baik, tapi mereka boleh menyumbang dari segi kemahiran. Kalau kita tahu kebanyakan orang-orang yang berjaya tak semestinya mereka boleh belajar tinggi kan. Kita tengok orang yang berjaya ni kebanyakannya semua yang berpendidikan yang rendah tapi mempunyai kemahiran dan kepakaran yang tinggi. Saya harap macam inilah murid-murid ni dia boleh setaraf, duduk setaraf dengan masyarakat-masyarakat lain, dan saya insyaAllah mereka pun boleh menyumbang terutama dalam ekonomi negara kita, insyaAllah. Okay. Kunjungan kami di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih mengubah persepsi kami terhadap pelajar di sini. Berdasarkan pemerhatian kami, mereka menganggap sekolah ini bukan sahaja tempat untuk menimba ilmu tetapi memupuk kemahiran serta kasih sayang sesama mereka. Kami berharap agar kanak-kanak ini dapat menjadi masyarakat yang membantu dalam membangunkan ekonomi negara pada masa akan datang. Bantulah kami ya Allah mencapai objektif yang kami mahukan ya Allah. Ya Allah, kau lancarkanlah perjalanan kami ya Allah. Kau bantulah kami ya Allah. Kau perkirakanlah segala urusan
أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Kau mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Biarkanlah perjalanan kami dan tugasan kami berjalan dengan lancar ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. So sekarang kita dekat mana? Itu baru nama luar negara, bang. Dekat kita. Papa, aku tak jumpa. Tak masukkan di sini. Hai, kami baru saja selesai interview dekat pusat transit gelandangan Kuala Lumpur. Untuk pre-production kita buat apa? Hari ini kita dekat pusat transit gelandangan Kuala Lumpur untuk mendapatkan maklumat tentang orang gelandangan dan juga maklumat yang berkaitan dengan gelandangan. Setelah kami meneliti semua tempat ini, jadi kami dapat merungkaikan bahawa masuk gelandangan adalah bukan orang yang duduk di tepi jalan. Kena recording tapi kita belum keluarkan kamera, tapi kamera dah boleh set up. So aku kena ada 2 orang dengan aku ikut tu. Dan 3 orang kamera set up. Sebab yang 3 orang ikut aku tu nak tahu apa yang boleh ambil dan dekat footage yang mana kita nak ambil. Sebab kamera boleh follow me. Okay. Dan lepas tu yang interview of course kita kena tunggu artis. Itu dia dulu. So bagikan 3 lah. 3 untuk membaku tour and the rest kalau untuk kamera audio set up. Hai, selamat pagi. House Production, saya director. Okay, sekejap lagi kita akan pergi tour. Untuk 3 orang dan 3 lagi akan set up kamera and kita ada kena tunggu artis kita lah. Kita ada Fazura. Oh my god! Fazura datang lambat sikit. Wait for it guys, Fazura. Epul? Inilah How are you? harapan kita yang I'm bertelur. fine, thank you. Saya sebenarnya tak sihat hari ini, tapi disebabkan tugasan, kita terpaksa turun padang untuk membuat tugasan kita. Tapi tak apalah. But you look fine. I look fine because I'm big, okay? Hi Eva, how are you? Okay. Hi Afal. Duduk buat dia jadi auto duk. Okay, matikan balik. Okay, tak apa. Okay, bye bye. Ini TBS. BTS. So siapa yang nak dekat bawah? So since akulah BTS, akulah cameraman, so ini adalah video saya sesungguhnya untuk BTS, okay? So house production tak. Dah selesai aktiviti dengan BTS. Kita orang sangat penat nak handle budak-budak ni. Ya, aku rasa macam dapat hari kat sekolah jalinan ni. Bukan senang nak handle diorang sebab diorang ni budak-budak. Dan diorang bila jumpa kita orang tua, diorang akan macam excited macam tunjuk keluarlah perangai semua. Jemput Cikgu Abina ni untuk terima sumbangan daripada Raya ini. Lagu apa yang membawa? Pengayam. Wait,